Salam hujung minggu kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Aktiviti penerbangan dihentikan di lapangan terbang Love Field di Dallas, Texas, Amerika Syarikat pada Isnin selepas seorang wanita melepaskan beberapa das tembakan ke udara di dalam terminal penumpang. Menerusi video yang dikongsikan oleh pihak berkuasa, wanita berusia 37 tahun itu cedera selepas ditembak oleh seorang pegawai polis ketika melepaskan tembakan ke siling dengan pistol, kata Ketua Polis Dallas, Eddie Garcia. Garcia memberitahu pemberita bahawa wanita tersebut masuk ke tandas, kemudian muncul memakai pakaian berbeza dan melepaskan tembakan rambang. Seorang pegawai polis yang bertugas bertindak menembak wanita itu di bahagian kaki dan kemudian ditangkap dan dibawa ke hospital, kata ketua polis itu. Setakat ini tiada kecederaan dari orang awam dilaporkan. Menurut laporan, wanita itu sebelum ini pernah ditahan kerana merompak sebuah bank di Wylie, Texas pada tahun 2019. Bagaimanapun, motif dia melepaskan tembakan di lapangan terbang itu masih belum diketahui. Gempa bumi kuat berukuran 7.1 magnitud yang melanda Pulau Luzon di utara Filipina setakat ini meragut 4 nyawa selain lebih 60 mangsa dilaporkan cedera menurut kenyataan Kementerian Dalam Negeri. Setiausaha Dalam Negeri Benjamin Abelos dalam satu sidang media berkata 2 mangsa dilaporkan maut di wilayah Benguet dan seorang di wilayah Abra selain seorang lagi di satu lagi wilayah. Gempa bumi kuat berukuran 7.1 magnitud melanda Pulau Luzon di utara Filipina pada pagi Rabu, di mana gegaran turut dirasai di ibu negara Manila menurut Tinjauan Geologi Amerika Syarikat atau USGS. Akibat gempa bumi itu, pesakit dan kaki tangan sebuah hospital di wilayah Abra dipindahkan selepas sebahagian bangunan itu runtuh, tetapi tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Datuk Bandar Lagang Ilang, wilayah Abra, Rovelyn Villamor berkata beberapa kawasan di negara itu masih mengalami gegaran susulan. USGS berkata pusat gempa adalah pada jarak kira-kira 11 km timur tenggara Bandar Dolores dan berlaku pada kedalaman cetek 10 km. Seorang ahli Kongres di wilayah Ilocos Sur Utara, Eric Singson berkata gempa bumi dirasai dengan kuat. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan berkata sistem kereta api metro di bandar itu dihentikan pada waktu puncak. Berikutan gegaran masih dirasai. Bangunan senat di ibu negara turut dipindahkan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah mengarahkan penghantaran segera pasukan penyelamat dan bantuan ke wilayah Abra yang dilanda gempa bumi. Penduduk diarahkan berpindah dari rumah mereka pada Ahad lepas selepas berlaku letusan gunung berapi Sakurajima di Kagoshima, selatan Jepun. Rakaman televisyen menunjukkan lava panas dan kepulan asap gelap kelihatan sejurus selepas jam 8 malam waktu tempatan. Ini susulan selepas Agensi Meteorologi Jepun GMA menaikkan amaran hingga ke tahap tertinggi iaitu 5 daripada 3 dan menggesa tindakan pemindahan. Selain itu, berlaku 4 letusan gunung berapi pada Sabtu dan petang Ahad dengan kepulan asap lava mencecah setinggi 1,200 meter. Timbalan Ketua Setiausaha Kabinet Yoshihiko Isozaki berkata tiada laporan mengenai kerosakan dilaporkan. Jepun mempunyai banyak gunung berapi aktif dan terletak di kawasan yang dipanggil lingkaran api Pasifik, di mana sebahagian besar gempa bumi dan letusan gunung berapi dunia direkodkan.
China pada Ahad telah berjaya melancarkan modul kedua daripada 3 modul yang diperlukan untuk melengkapkan stesen angkasa baharunya, lapor media kerajaan, yang merupakan langkah terbaru dalam program angkasa lepas Beijing. Modul tanpa anak kapal itu Wentian diangkut oleh roket pengangkut terbesar China Long March 5B pada jam 2.22 petang 6.22 waktu GMT dari pusat pelancaran Wenchang di Pulau Tropika China, Hainan. Sejurus kemudian, seorang pegawai dari Agensi Angkasa Bermanusia China CMSA mengesahkan kejayaan modul tersebut berlabuh dan bercantum dengan stesen induk. Beijing melancarkan modul pusat stesen angkasanya Tiangong yang bermaksud Istana Syurga pada April 2021. Berukuran hampir 18 meter panjang dan berat 22 tan, modul baharu ini mempunyai 3 ruang tidur dan ruang untuk eksperimen saintifik yang akan berlabuh dengan modul sedia ada di angkasa. Operasi mencabar yang menurut pakar memerlukan beberapa manipulasi ketepatan tinggi dan penggunaan lengan robot. Menurut Jonathan McDowell, seorang ahli astronomi di Pusat Astrofizik Harvard Smithsonian, kejayaan tersebut merupakan pencapaian terpenting China di sebalik cabaran dan kerumitan yang dihadapi. Beliau berkata sehingga modul seterusnya tiba, stesen angkasa itu akan mempunyai bentuk L yang agak luar biasa yang memerlukan banyak kuasa untuk kekal stabil. Ini semua adalah cabaran teknikal yang dipelopori oleh Rusia dengan stesen Mir pada akhir 1980-an, tetapi ia baru buat China katanya. Tetapi ia akan menghasilkan stesen yang lebih berkemampuan dengan ruang dan kuasa untuk menjalankan lebih banyak penyelidikan saintifik. Modul ketiga dan terakhir dijadualkan berlabuh pada bulan Oktober nanti. Stesen angkasa lepas Tiangong yang mempunyai jangka hayat sekurang-kurangnya 10 tahun dijangka beroperasi sepenuhnya menjelang akhir tahun nanti. Sebuah kapal udara era moden yang lebih mesra alam dipanggil Airlander sedang bersedia untuk pengeluaran berskala penuh dengan penerbangan komersial pertamanya dirancang pada 2026. Syarikat penerbangan serantau Spanyol Air Nostrum telah menempah sebanyak 10 kapal udara hybrid daripada syarikat Hybrid Air Vehicles atau HEV yang berpengkalan di United Kingdom, dengan pengeluaran pesawat itu akan dilancarkan di UK pada tahun ini. Airlander is the world's most efficient large aircraft. It's designed to deliver 10 tons of freight, 100 passengers, and to deliver them to places or take them to places at only 10% the emissions of other aircraft. Syarikat pengeluar pesawat itu turut mengumumkan perkongsian dengan syarikat dari Amerika Syarikat Collins Aerospace untuk menghasilkan motor elektrik sepenuhnya untuk Airlander. Model baharu yang dijadualkan beroperasi pada 2026 nanti akan menyaksikan pesawat Airlander akan terbang dalam konfigurasi elektrik hybrid, iaitu 2 enjin pembakaran dan 2 enjin elektrik sebelum bertukar sepenuhnya kepada enjin elektrik menjelang 2030. Eric Cunningham, wakil daripada Collins Aerospace, berharap bahawa komitmen pesawat terhadap penggunaan tenaga elektrik yang mampan harus menjadi pelopor kepada industri. Airlander mempunyai ukuran 90 meter panjang dan mempunyai muatan maksimum seberat 10 tan serta boleh berada di udara selama 5 hari dengan julat 4,000 batu nautika pada ketinggian maksimum 20,000 kaki. Think Airlander, the powerful aircraft with a unique combination of capabilities. Airlander, rethink the skies.
Ia kelihatan seperti beg pakaian merah yang biasa kita lihat seharian, namun fungsinya agak unik dan luar biasa. Seorang jurutera muda dari Gaza, Abdallah Al-Baba, telah mencipta kit rawatan pergigian muda alih yang boleh disimpan di dalam beg pakaian dan boleh dibawa ke mana sahaja. Lelaki berusia 23 tahun itu membangunkan kit tersebut untuk membolehkan doktor gigi merawat pesakit di rumah sambil berharap inovasi ini dapat membantu mereka yang tidak dapat bergerak dengan bebas sesuai dengan situasi penduduk Palestin yang seringkali digugat dengan sekatan pergerakan oleh Israel. Dengan bantuan 3 rakannya, Abdallah mencipta kit lengkap dengan semua instrumen rawatan pergigian dan peralatan yang diperlukan. Abdallah mendapat inspirasi untuk membangunkan projeknya selepas bapanya mengalami kecederaan semasa protes di Gaza yang menyebabkan beliau lumpuh. فكرة المشروع تولدت من وحي يعني معاناة. والدي أنا مصاب مسيرة عودة فمقعد الآن بعد الإصابة فاحتاج إنه يروح على طبيب الأسنان وإحنا عارفين أطباء الأسنان في البلاد عندنا كلهم في الطوابق العلوية. Bekerja bersama penyelia projeknya Dr. Loai Afana, Abdallah memeriksa fungsi unit muda alihnya semasa mereka menyediakannya untuk doktor gigi tempatan di Gaza. Untuk berfungsi, ia bergantung pada tangki pemadam api gitar semula yang telah diubah menjadi tangki udara untuk membekalkan udara termampat kepada unit rawatan. Kediaman kepada 2 juta rakyat Palestin, Gaza telah menjadi mangsa kepada sekatan oleh pihak Israel dan Mesir yang mengakibatkan akses terhad kepada penjagaan kesihatan, peningkatan pengangguran dan pertambahan kadar kemiskinan. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.